Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar tuan-tuan? Baik. Dah makan belum? Dah. Belum. Okey. Untuk tidak membuang masa, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati Presiden Persatuan Kebajikan Pengusaha Kereta Sewa dan Teksi Bandaraya Mahathir Muar, Mr. Naden, Naib Pengerusi Mr. Murugan, dan Setiausaha Terhormat Mr. Ziva. Yang berbahagia Datuk Seri Ravi Sangkar, Mr. Balakrishnan, Presiden PTIM, berikan tepukan kepada beliau. Mr. Krishnamurti, Naib Presiden PTIM, dan Setiausaha PTIM Encik Manikam, Mr. Maniraj Rajkumar daripada Jokowi baru tiba tadi, Mr. Kalai dan Tuan Nazri. Ini orang. Ya, saya tahu. Ini Nazri Gansan. boleh dikatakan tulang belakang setiap persatuan yang ada di Muar. Betul. Saya lihat beliau ni semalam petang. Bangun je lah. Saya lihat inilah susuk tubuh yang sentiasa membantu persatuan-persatuan di Muar ini. Saya sangat kagum dengan semangat beliau. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, tahniah di atas kejayaan tuan-tuan menumbuhkan pertubuhan ini. Saya kagum melihat semangat tuan-tuan yang tidak pernah putus asa dalam keadaan kita berhadapan dengan cabaran persaingan yang boleh dikatakan tidak sihat oleh perkhidmatan yang dikenali sebagai e-hailing, di mana sehingga ke hari ini kita dapat lihat kerajaan, bukan niat saya untuk mengecam, tetapi saya ingin bercakap secara jujur. Boleh dikatakan sehingga ke hari ini kerajaan, khususnya Kementerian Pengangkutan, masih gagal untuk mewujudkan kesamarataan kepada kita supaya kita dapat mencari rezeki dalam satu suasana yang adil dan adil. Mungkin tuan-tuan bertanya-tanya. Saya minta masa sikit ya. Boleh. Mungkin tuan-tuan bertanya-tanya, kenapa saya sebagai pengurusi Gabungan Teksi Malaysia tidak mengambil satu tindakan untuk mengadakan perhimpunan. Kalau kita lihat pada 2018, kita telah mengadakan satu perhimpunan hampir 2,000 pemandu teksi di Putrajaya. Seluruh negara turun, termasuk di Sabah dan Sarawak juga turun menyertai perhimpunan itu bagi mendapatkan perhatian Menteri Pengangkutan YB Anthony Loke untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi kenapa hari ini saya tidak menggerakkan perhimpunan yang pernah kita adakan? Ada penduduk mengatakan ada pihak yang membayar saya supaya saya untuk mula. Ada juga tekanan-tekanan yang diberikan oleh sahabat-sahabat yang meminta saya mengadakan lagi perhimpunan. Dan saya yakin sekiranya saya mengajukan satu perhimpunan, jumlah saya boleh menurunkan 2,000 orang, tetapi tidak mustahil 5 atau 6,000 yang sanggup turunkan. Tetapi tuan-tuan, saya nak beritahu ikhlas dan hati saya, tidak ada pihak yang membayar saya. Cuma kita kena faham keadaan negara kita hari ini. Kita baru saja melepasi pandemik COVID-19 yang mana kerajaan kita menghadapi masalah. Malah ketidakstabilan kerajaan lalu juga telah menyebabkan ekonomi kita meruntuh dengan sangat teruk. Hari ini kita memiliki kerajaan baru yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekalipun Menteri Pengangkutan adalah menteri yang sama pada 2018,
Tetapi saya tidak mempunyai niat untuk mengajukan perhimpunan kerana saya ini bersama-sama dengan kerajaan memastikan kerajaan yang ada hari ini terus stabil supaya ekonomi negara kita kembali pulih dan pelabur-pelabur luar melihat keadaan negara kita lebih stabil dan mereka berani masuk untuk invest dalam negara kita. Misalnya kalau kita adakan perhimpunan lagi hari ini tuan-tuan, sedikit sebanyak ia akan memberi tekanan ataupun menggugat keyakinan pelabur luar untuk masuk ke dalam negara. Tuan-tuan yang dihormati, saya memberi ruang kepada kementerian untuk melihat perkara ataupun nasib kita. Saya yakin satu masa nanti Yang Amat Berhormat dan juga Menteri Pengangkutan akan memberi perhatian kepada kita. Tuan-tuan, saya nak tanya dulu, berapa ramai yang di sini yang tidak mempunyai permit individu? Tolong katakan. Yang tak ada permit. Ini orang susah. Tolong. Orang paksa itu pun minta maaf. Ini orang susah. Saya banyak kali suruh ambil Sikit. permit. Ketua lah kita minta sikit. Orang panggil diambil itu. Okey, saya telah berjumpa dengan Ketua Pengarah APAD berkali-kali dan saya difahamkan yang mana APAD tidak berhasrat untuk menutup permohonan permit. Jadi yang mana tak ada permit, sila apply untuk tuan-tuan ada permit. Kenapa saya mahu tuan-tuan ada permit individu? Kerana dalam gerak geri ataupun gerak jendera di TSM, saya sedang mengusahakan penjenamaan taksi yang mana saya telah menyiapkan satu proposal dan telah diserahkan kepada pihak-pihak berkenaan. Khususnya secara rasmi saya telah serahkan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan. Dan saya diberi maklum yang mana KSU ini melihat proposal itu sangat baik dan beliau bersetuju. InsyaAllah akan ada mesyuarat-mesyuarat susulan bagi menjayakan program ini. Apakah penjenamaan ini? Tuan-tuan nak tahu tak nak? Tak nak, padahal saya akhir kat sini je. Okey, sebenarnya kalau kita lihat, ini saya cerita pengalaman saya kerap kali pergi ke Thailand, Bangkok, ke Indonesia, ke Hong Kong. Saya kerap kali pergilah, cuma setahun ini saya dah tak pergi. Tapi saya tulis sana, saya malu tuan-tuan. Kenapa saya malu? Kerana perkhidmatan taksi khususnya di Thailand lebih baik daripada perkhidmatan taksi yang ada hari ini. Perkhidmatan taksi kita hari ini boleh dikatakan agak ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan Indonesia dan Thailand. Tetapi kalau saya nak minta tuan-tuan tukar kenderaan tuan-tuan kepada kenderaan yang elok, saya yakin tuan-tuan tak mudah untuk mendapat pinjaman daripada bank. Dan ketidakadilan yang sedang berlaku dalam industri yang telah menjejaskan pendapatan tuan-tuan hari ini tidak mungkin akan membolehkan tuan-tuan membeli ataupun membayar loan baru, betul tak? Jadi saya dengan sahabat saya Mr. Manikam, kita punya media Mr. Mano dulu, kita dah bincang, kita dah buat satu proposal yang mana kita minta jasa baik kepada kerajaan supaya mengembalikan AP, permit import. Sebenarnya kita dulu ada permit import ni tuan-tuan, tetapi masa kerajaan yang lepas ni dia telah ambil permit kita, AP ni dia bagi kepada kroni-kroni dia. So kita ni dipaksa menggunakan program dan sampailah sekarang ni masalah ni tak diselesaikan lagi. Jadi saya minta kepada kerajaan, kepada yang menghormat Perdana Menteri hari ini, supaya mengembalikan AP ni kepada tuan-tuan semua. Sebab tu saya minta tuan-tuan adakan permit. Bila tuan-tuan ada permit individu secara otomatik, AP ni kalau dapat, tuan-tuan dapat AP. Untuk apa AP ni tuan-tuan? Kita dah masuk kereta-kereta Singapura, kereta-kereta Recon Singapura, Jepun, Korea. Contohnya macam Toyota Camry. Saya dapat satu offer daripada Singapura, ini melalui ejen. Dia jual Camry 2018 hybrid, harganya $19,000. Bayangkan
Kebanyakan kalau kita dapat bawa masuk kenderaan-kenderaan ini menggunakan KP yang kita ada, saya yakin harga itu akan lebih kurang. Okey, kita bawa masuk kenderaan-kenderaan ini, kita akan catkan kenderaan ini selari ya, satu Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, warna kuning. Malaysia Madani Yellow Cap. Inilah proposal yang saya bawa dan termasuk cadangan daripada Mr. Manika untuk memperkenalkan Malaysia Madani Black Cap. Perbezaan kedua kategori ini, yang warna kuning ini adalah kenderaan-kenderaan standard macam Toyota Camry, Vios, Honda Accord, Mercedes, ya, yang sedan-sedan. Tapi Malaysia Madani Black Cap ini adalah kenderaan-kenderaan kelas highest. Contohnya Wayfires, ya, kereta-kereta yang baguslah, ya. Tapi tuan-tuan akan bertanya, okey Cik Kamal, lu bagi cadangan, kita dapat AP, kita bawa masuk, tapi saya tak boleh pinjam bank. Macam mana saya nak beli? Sebab itu kita dah siapkan kerangka. Di dalam proposal tersebut, kita telah menyiapkan bagaimana cara tuan-tuan boleh mendapatkan pinjaman 100%. Bukan daripada bank, tetapi kita ada sumber-sumber yang boleh membantu tuan-tuan. Saya tak perlu terangkan lebih lanjut kat sini. Cuma apa yang saya nak maklumkan, di mana kita telah menyiapkan satu proposal. Apa yang kita perlu hari ini? Pertama, saya beritahu kita perlu ada permit. Okey. Yang kedua, tuan-tuan hendaklah menyertai persatuan-persatuan. Sebab kita akan, bila benda jaya, kita akan melalui persatuan. Tanpa persatuan boleh mendapat, tapi kena fahamlah kita akan memerlukan yang bersatuan dahulu. Bukan apa tuan-tuan, kita nak mendidik rakan-rakan kita di luar sana. Bukan tuan-tuan ni alhamdulillah bagus. Yang di luar sana tu yang masih long ranger, yang tak nak tahu pasal persatuan, tak nak menyertai persatuan. Jadi mereka ini kita akan letak mereka di peringkat yang seterusnya. Tapi kita akan utamakan yang ada persatuan. Ini yang kita nak bawa. Tuan-tuan, selain daripada kita menyediakan perkhidmatan yang baik, kita perlu mencerminkan diri kita juga. Maksudnya begini tuan-tuan, di dalam proposal tersebut, apabila tuan-tuan memohon besok, ya, kalau dah berjaya, tuan-tuan memohon besok, tuan-tuan akan diwajibkan menghadiri kelas, ya, supaya tuan-tuan dapat pengetahuan bagaimana cara nak handle customer, berpakaian. Kita akan ada model pakaian yang berpakaian kemas, macam mana kita nak. Tuan-tuan, ini adalah satu cara bagaimana untuk kita bersaing dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang ada di luar sana. Hari ini kita ini dikategorikan telah ketinggalan zaman. Perkhidmatan kita tidak baik, mutu perkhidmatan kita buruk, kenderaan kita uzur. Jadi kita perlu tampil ke hadapan untuk menawan ataupun menarik minat pelanggan penumpang-penumpang kita dengan wajah yang baru, termasuk dengan cara kita melayani pelanggan kita. Jadi untuk itu tuan-tuan, sama-samalah kita berdoa, ya, supaya apa yang diusahakan oleh GTSM ini akan berjaya dan seterusnya akan memberi manfaat kepada tuan-tuan. Selain itu, saya ingin mohon dan supaya tuan-tuan bersama-samalah kita menstabilkan kerajaan yang ada. Itu saja saya nak ucap. Sekiranya saya ada salah silap, saya mohon maaf. Dan akhir kata daripada saya, salam Malaysia Madani. Sekian, terima kasih.